Yang besar yang berlaku pada masalah pada masyarakat kita sekarang ni adalah apabila seorang suami khususnya dia belajar ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan antaranya tarikat, didik jiwa. Saya tak kata mungkin ada dalam ni ahli tarikat ataupun yang menyokong tarikat. Saya tak kata tarikat tu sesat. Dia tak ada masalah. Tarikat ke apa nak masuk, tak ada masalah. Janji jalannya betul, ikut al-sunnah wal jamaah, ikut Quran, ikut hadis, ikut ijma' ulama, qiyas, taraktu amrayn lam tadillu tamassaktum bima kitab Allah sunnati Rasulillah. Tak ada masalah. Ikutlah tarikat. Tapi bila kita masuk sesuatu benda untuk kita dekat diri pada Allah, jaga yang wajib. Solat kita, puasa kita. Ni ada yang masuk amalkan zikir, duduk dalam bilik zikir, tak apa dia zikir. Kadang-kadang sebut Allah tu ada, tapi tak apa ayat yang dizikir. Tanya isteri kata tak tahulah, sejak semenjak ni jadi baik pula ni. Pakai kopiah, pakai dia kata tak pernah dia kata. Kalau setiap malam Jumaat dia pergi di satu tempat, dia kata pergi satu tempat ni dia pergi beramal. Tapi dia bagi tahulah pada isteri, abang nak pergi sekian untuk belajar agama. Dia disebut belajar agama. Walaupun suruh kat depan rumah tak pergi. Kuliah agama yang ada setiap minggu ataupun setiap hari tak nak pergi, tapi dia pergi ke tempat itu untuk belajar ilmu kebatinan. Sebab ilmu batin ni benda kita tak nampak, tuan-tuan, bahaya. Jangan sebarang-sebarang cuba amalkan kalau tak ada ilmu yang baik, ilmu yang besar untuk diamalkan. Suka-suka hati nak masuk, tak ada masalah nak tarikat ke apa ke, masuklah. Tapi kena ada ilmu. Wajibnya jaga, solatnya jaga. Kalau tidak jadi masalah. Bila benda itu diamalkan tanpa ada ilmu, dia akan jadi sesat. Sayyidina Ali karramallahu wajah sebut apa? Ilmu tanpa amal adalah ibarat apa? Sesat dah. Tak ada apa, nothing. Ilmu ada tapi tak amal. Begitu juga amal tanpa ilmu. Amal, sebab apa buat ni? Aku tengok mak aku buat. Sebab apa buat? Aku tengok orang ni buat. Kalau dia jenis jahil dahulu, jahil ni bukan kategori jahat. Jahil ni maksudnya orang yang tidak tahu apa-apa, dia belajar. Mungkin dia tak belajar, dia malu untuk belajar, tapi akhirnya dia mengikut orang dalam keadaan baik. Akhirnya dia belajar sedikit demi sedikit. Itu tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi bila tak ada ilmu, ikut dia. Sebab dengar apa? Kelebihan dia. Bila kau ilmu ni kau amalkan, kau akan jadi hebat. Dalaman kau jadi hebat. Tak ada masalah. Ni hebat dalam, orang pun akan tunduk pada kita. Musuh takut pada kita, kawan-kawan sayang pada kita, dan sebagainya lah. Banyak dia punya benda-benda tak baik. Apa dia punya kesan daripada rumah tangga? Kesan di rumah tangga apabila benda itu berlaku tanpa ilmu, akan ada suatu ataupun suatu kuasa, orang yang ala ghaib lah, benda-benda yang jahat, syaitan, iblis ni duduk masuk, kacau jin. Ada orang tak percaya benda-benda ghaib ni. Bila orang tak percaya ni pun jadi masalah, tuan-tuan. Zaman moden tak moden, benda ghaib ada, tuan-tuan. Allah itu sendiri ghaib ke ada yang nampak Allah? Zalika alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuan Imam kita duk baca tadi ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang beriman itu percaya pada benda ghaib. Maksudnya jin, syaitan, iblis ini ada. Dia akan sentiasa menyesatkan kita. Bila dia menyesatkan, masuk benda-benda ataupun suara-suara yang tidak betul. Ada suatu kes yang berlaku. Ada suara-suara halus, suara-suara yang tah mana-mana datang kata apa? Kau ceraikanlah isteri kau. Itu bukan isteri kau yang sah, tu tak sah. Dia pergi kat isteri dia cakap apa? Aku ceraikan kau. Kita batalkan perkahwinan. Sebab apa? Isteri dia bukan bingung, tak ada salah apa pun. Sebab dia kata
dia dapat alamat mengatakan keyakinan apa, masa kita nikah dulu tak sah. Mungkin daripada Tok Kadi dia, mungkin Tok Kadi tu daripada Jerman ke apa ke tak tahu. Tahap apa yang tak betul pun tak tahu. Duit dah belanja habis. Rupanya itu perkahwinan kali ketiga. Sebab apa? Sebab ilmu, benda-benda ilmu, amal benda-benda ilmu yang tidak bermanfaat, yang akhirnya memakan diri. Dapat anak tu yang jenis, ada yang kes sampai kes bunuh anak pun ada. Sebab apa? Suara-suara yang sebegini menghancurkan rumah tangga. Jelas tuan-tuan okey, tak menepik ini yang berlaku tuan-tuan Suara-suara yang sumbang suruh, itu bukan anak kau kena bunuh, ataupun kau anak kau, abaikan. Okey, seterusnya pasangan jadi habit. Habitnya adalah isap benda-benda haram. Dadah, ganja. Dadah ni banyak lah tuan. Dadah tu jaranglah orang duduk duduk cocok ni jaranglah. Sebab orang duduk cocok ni memang dah tak ada keluarga lah. Tapi duduk melayan orang masyarakat kita duduk melayan orang muda khususnya. Bila awal muda belum kahwin dia dah layan benda-benda tu ataupun duduk isap benda-benda tu, dan akan lepas kahwin kau akan jadi apa dia? Antaranya ganja, syabu, ais. Dia usul pada selalunya orang-orang jadi macam ni, dia bukan yang nak kahwin ni bukan sebab apa nak isap apa, sebab antaranya dia akan bagi alasan kerja malam, lebih masa nak dapat tenaga. Ini yang berlaku. Dan dia efek pada situ, dia akan rosakkan rumah tangga. Memang hebat. Isap benda tu memang hebat dah. Tanya orang-orang yang dah duk isap benda ni memang hebat. Macam apa dengan ais tu. Benda tu kecil je kan. Dia berapa gram kan? Setengah gram ke apa? Setengah gram yang kecil. Harga 100. Kecil. Duk isap benda tu, duk bakar kat aluminium kan. Si borak sendiri dengan orang-orang yang duk melayan benda ni. Setengah maksudnya 100. Kalau duk banyak tu berapa ratus tuan-tuan. Tak habis gaji suami. Macam mana isteri tak bising mana abang punya duit, tak nak bagi tahu, rupanya duk layan benda tu. Ada juga satu kes duk terjumpa benda tu dekat dalam beg. Suaminya pergi kerja smart, pergi kerja bagus, kerja baik, rajin, tapi kadang-kadang dia pelik. 2-3 hari tak tidur. Dia kata apa benda lah suami aku ni hebat sangat ni. 2-3 hari tak tidur, tapi bila tidur macam orang mati dah tak bangun lah. Bekerja isteri duk cari apa Tok Bilal, Tok Siap. Dah ada janda lah pula. Hai laki aku ni tak bangun-bangun dah. Oh tak ada, tak ada. Tapi dia sebab apa? Penangan benda tu. Dah tak boleh laksanakan tanggungjawab sebagai suami yang sepatutnya jaga anak-anak zahir dan batin. Anak-anak ni perlu belayan. Dia balik sekolah, apa dia nak buat, dia nak cerita kat ayahnya. Tapi bila kerana faktor dadah, pelbagai dadah ni, ini yang berlaku. Rosak ni. Isteri pun dah tak keruan. Dia kata suami aku ni bukan penadah tegak, tapi bila dia layan benda tu dah tak jadi macam orang dah. Nak ajak ke mana susah, nak ajak bincang susah, nak jalankan tanggungjawab suami, pergi sekolah anak dan sebagainya payah dah. Kehidupan seharian tu dah payah. Itu yang banyak berlaku.